Assalamualaikum dan selamat jaga kepada dan juga pendidik. Saya Dr. Muhammad Arif Islam. Maaf, saya buat menghantar tugasan ni terkait tujuan dan saya berusaha lah untuk dan dalam tugasan 4 refleksi ni saya memilih untuk memakai Gibbs pandu lah pada untuk refleksi yang dilakukan. Dan sebenarnya khusus daripada modul 1 dan 1 hingga 4 saya menggunakan pakai cadangan khusus yang ingin saya bawa ke depan, iaitu penawaran baru, iaitu PUN 333 kritik Al-Hadis. Untuk usaha refleksi ini perlulah ada pelajar yang telah mengikuti pembelajaran PDP. Jadi itu saya pakailah, saya menggunakan pakai kelas tutorial yang telah saya jalankan pada semester ni, iaitu berkenaan dengan subjek kaedah penyidikan PPPY 1282. Jadi pada peringkat pertama model Gibbs, iaitu tentang penerangan. Jadi apa peringkat ini adalah berkaitan dengan khusus kaedah penyidikan PPPY 1282, dan daripada maklum balas yang telah saya hubungi beberapa orang pelajar, mereka memberikan maklum balas secara bebas dan juga terbuka. Dan saya jadikan sesi ini santai, dan apa yang mereka telah lakukan iaitu pelajar menjelaskan bahawa subjek ini memerlukan kepada membuat satu artikel dan satu proposal kajian dalam masa satu semester. Jadi mereka menganggap ini adalah tugas yang berat. Mungkin mereka juga terbeban dengan tugasan-tugasan lain untuk subjek yang lain. Dan ada juga pelajar yang memberitahu tugasan ketika musim pandemik ataupun secara dalam talian ni sudah menjadi infinity. Terlalu banyak tugasan. Dan ada juga yang payah untuk memahami di peringkat awal, di peringkat kuliah. Jadi dalam tutorial saya akan menerangkan kepada mereka tentang apa yang perlu dilakukan sebenarnya. Dan bagi mereka yang tidak faham tentang isi kuliah, apatah lagi di dalam talian, jadi itulah pentingnya tugas di dalam tutorial yang telah saya jalankan untuk subjek kaedah pendidikan ni. Dan apabila diteliti dengan mendalam, mereka semestinya tidak pernah membaca kepada rubrik, tidak pernah membaca kepada apa yang saya rasakan, mereka tidak pernah membaca rubrik ataupun performa yang telah dibekalkan dalam kuliah. Mereka juga gagal lah untuk memahami sesi permakahan yang perlu dibuat tugasan. Ada kuis, ada juga penulisan artikel, ada juga penulisan proposal. Dan selain daripada itu ada juga daripada perbincangan melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi itu adalah antara refleksi daripada student lah. Apa yang saya rasakan, apa yang baik dan buruk tentang perkara tersebut adalah mungkin yang buruk adalah tugasan itu terlalu banyak menurut student. Tapi apa yang baik ini mana student itu belajar daripada pengalaman sendiri. Macam mana untuk menghasilkan artikel, macam mana untuk menghasilkan proposal kajian yang akan digunakan untuk masa hadapan. Mungkin yang buruknya proposal tersebut akan lapuk. Tapi paling tidak student tu boleh tahulah macam mana untuk menghasilkan satu proposal untuk membuat kajian ilmiah pada tahun akhir. Dan begitu juga yang buruknya dah subjek ini mungkin ditawarkan terlalu awal, iaitu pada tahun kedua. Mungkin boleh ditawarkan pada tahun ketiga atau keempat supaya sudah masih ingat lagi apa yang telah dipelajari. Dan untuk fasa keempat iaitu analisis, apa yang saya analisis daripada refleksi pelajaran tersebut adalah mungkin saya kecewa lah subjek ini telah ditawarkan terlalu awal, takut student lupa pada masa akan datang. Namun saya gembira kerana student telah mendapat pengalaman yang bermakna,
student boleh menghasilkan artikel yang berkualiti, student faham cara menghasilkan artikel dan student tahu cara menghasilkan proposal ilmiah dan membuat pendidikan. Mungkin akan lahir daripada beberapa student ni dalam beberapa kohort ni pelajar-pelajar yang akan menyambung ke tahap master dan PhD. Jadi itu perkara yang berguna lah bagi mereka. Dan sebagai kesimpulannya, apa yang boleh diperbaiki adalah mungkin dari sudut bahan pengajaran. Saya tengok dalam slide kuliah oleh pensyarah utama dalam 100 page. Jadi benda tu perlu dibahagi-bahagikan supaya student tidak nampak terbeban. Tengok slide dah 100. Jadi itu akan menambah beban kepada pelajar, tidak menarik minat. Dan mungkin dari aspek persediaan dirilah diri saya sendiri sebagai first timer ataupun pertama kali mengajar subjek kaedah pendidikan ni, jadi itu memerlukan sedikit sebanyak persediaan untuk memahami dunia para siswazah yang berbeza dengan dunia pasti siswazah. Tak boleh kita nak terlalu hardcore on them. Kemudian dari sudut koordinasi, koordinasi itu juga boleh diperbaiki, koordinasi antara pensyarah utama kuliah dan pensyarah tutorial. Dan sini ada banyak miscommunication lah, berapa orang student dalam satu kelas, berapa pemargahan yang untuk seorang pemargahan untuk tutorial, pemargahan untuk kuliah. Jadi benda-benda ni tidak dijelaskan. Nanti ada pertemuan antara pensyarah utama kuliah dengan pensyarah tutorial. Itu mungkin boleh diperbaiki. Dan sebagai tindakan untuk menambahbaikan, mungkin perlu dihasilkan satu rubrik untuk artikel dan satu rubrik untuk latihan ilmiah supaya pelajar-pelajar lebih jelas dan tahu macam mana untuk menghasilkan kajian dari sudut Al-Quran, bagaimana untuk menghasilkan kajian dari sudut hadis. Sebab dua benda yang berbeza dan perlu kepada cara yang berbeza walaupun tidak banyaklah. Kemudian mungkin pelajar ni perlu diketatkan sikit. Kita perlu menentukan tajuk-tajuk bagi mereka supaya tajuk mereka tu tidak terpesong. Ada juga yang pilih tajuk yang luar daripada bidang dan sebagainya. Jadi benda-benda ni perlu di-guide ataupun diberi panduan oleh pensyarah utama kuliah ataupun pensyarah tutorial. Dan apa yang pentingnya, para pelajar juga perlu lebih bersedia untuk menimba pengalaman yang bermakna, untuk menghasilkan artikel dan proposal supaya di masa hadapan mereka akan lebih bersedialah jikalau mahu menyambung pelajaran dan sebagainya. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.